kepada Profesor Dr. Zairani Zainul serta kawan-kawan. Pada hari ini kami akan membentangkan berkenaan rancangan perniagaan salon muslimah iaitu Kedai Kerinting Rambut Ros dan Khaira. Okey, ahli kumpulan kami pula terdiri daripada 4 orang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pendahuluannya lah. Okay, tujuan rancangan perniagaan ini disediakan adalah untuk mendapatkan pembiayaan sebanyak RM15,000 daripada bank rakyat, okay, bagi menampung kos pembelian mesin-mesin dan modal operasi syarikat. Okay, kos pembiayaan adalah berjumlah RM15,000 iaitu meliputi kos pembelian mesin sebanyak RM10,000 dan juga modal operasi syarikat sebanyak RM5,000. Okey, seterusnya latar belakang syarikat. Syarikat ini dikenali sebagai Kedai Kerinting Rambut Ros dan Khaira. Telah didaftarkan dan ditubuhkan pada 23 Februari tahun 2000 dan merupakan syarikat milik Bumi Putra sepenuhnya. Okey, pada dasarnya syarikat ini berkecimpung dalam bidang pengguntingan rambut, juga membekalkan rawatan lain lah seperti muka, sulam bedak, lash lifting dan sulam ais. Pemilik asal bagi perniagaan ini adalah Puan Rosida Irma binti Abdul Rahim yang beralamat di nombor 64 Taman Ibu Kota, Taman Danau Kota, Kuala Lumpur. Okey, seterusnya adalah dilampirkan pendaftaran syarikat Kedai Gunting Rambut milik Puan Rosida Irma bersama rakan kongsi beliau serta butiran, dapat kita lihatlah sebelah kanan tu adalah butiran pemilik perniagaan yang telah didaftarkan selama lebih 2 tahun. Okey, disertakan juga adalah butiran pemilikan SSM lah bersama rakan kongsi beliau, Puan Rosida dan juga Puan Khairatul Huda. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang usahawan. Okey, usahawan pemilik utama Kedai Kerinting Rambut ni adalah Puan Rosida Irma binti Abdul Rahim yang mempunyai taraf pendidikan dalam diploma reka bentuk fashion serta mempunyai kemahiran dalam mereka bentuk fashion lah. Jawatan dalam syarikat adalah pengurus, manakala rakan kongsi beliau adalah Puan Khairatul Huda binti Kaza memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran dan mempunyai taraf pendidikan diploma pengurusan serta mempunyai kemahiran dan kebolehan dalam bidang pentadbiran perniagaan. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan kepada sahabat saya, Puan Norita, untuk menerangkan tentang maklumat permis dan yang lain-lain. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Khairatul Huda. Okey, saya akan membentangkan tentang maklumat premis. Okey, premis perniagaan ini beroperasi di sekitar Pasaraya dan rumah kedai di Jalan Genting Kelang, Sapak. Okey, kos sewaan adalah sebanyak RM60 sebulan dan perjanjian yang diperbarui adalah setiap tahun, setiap 1 tahun. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah penggayaan rambut dan juga rawatan muka. Okey, seterusnya adalah latar belakang premis. Boleh dilihat di sini adalah gambar di bahagian luar premis perniagaan dan juga bahagian dalam premis perniagaan. Okey, untuk strategi pemasaran, untuk aspek pengurusan, okey, di sini terdapat seorang pengurus di mana Rosida Irma adalah pengurus kepada syarikat ini yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan operasi dan perkembangan prestasi syarikat. Pengurus pemasaran pula dipegang oleh Khairatul Huda yang bertanggungjawab untuk menjalankan kerja pemasaran dan promosi pasaran. Terdapat seorang pekerja iaitu Nur Maslina binti Harunzah, iaitu
pemotretan rambut dan juga untuk menggunting rambut. Okey, bagi strategi pemasaran, analisa syarikat untuk yang syarikat ini adalah dikendalikan oleh Bumi Putra Wanita yang menjadi faktor tarikan kedai gunting rambut Ros dan Khaira. Dua faktor yang perlu dititik beratkan oleh syarikat ini untuk pemasaran ialah harga satu, yang merupakan faktor yang sangat penting dalam mengimbangi kos dan juga keuntungan yang diperolehi. Yang kedua adalah kualiti, iaitu aspek kualiti adalah sangat penting dalam semua jenis pengurusan perniagaan. Antara ciri-ciri kualiti yang perlu dipertingkatkan adalah dari segi operasi, jualan, khidmat pelanggan dan hasil yang berkualiti tinggi. Ini adalah kerana kualiti yang tinggi menjamin kestabilan dan kesinambungan kepercayaan pelanggan terhadap syarikat lah. Okey, untuk strategi pemasaran yang kedua adalah meningkatkan prestasi syarikat dengan menjalinkan hubungan yang baik di antara pelanggan dan juga pemilik syarikat dan juga pekerja lah, dan juga mengadakan promosi-promosi. Okey, teknik pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan syarikat ni adalah mempromosikan dalam media cetak, mempromosikan juga di dalam media elektronik dan juga mempromosikan di dalam dalam telemarketing lah, untuk membuat panggilan kepada pelanggan berpotensi. Itu salah satu cara. Okey, sekian dari saya dan seterusnya saya akan serahkan kepada Puan Rosida Irma untuk explain untuk seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada sahabat saya Keratu Huda dan juga Puan Norita. So, saya akan sambungkan seterusnya mengenai maklumat keuangan syarikat tersebut lah. Okay, kita tengok sini kos pembiayaan modal pusingan dia. Modal pulangan iaitu belian stok dan bahan adalah sebanyak RM3,000, belanja pengurusan sebanyak RM2,000, belian perkakas atau mesin sebanyak RM10,000 iaitu dengan jumlah keseluruhan dia adalah sebanyak RM15,000. Okey, seterusnya daripada aspek keuangan, kita dapat tengok sini butiran purata pendapatan bersih syarikat kedai kerinting rambut Ros dan Khaira ini adalah sebanyak RM3,390. Namun ada perbelanjaan komitmen setiap bulan yang perlu ditanggung iaitu ansuran kereta daripada yang dipinjam daripada Maybank iaitu sebanyak RM1,200 dan juga pinjaman ansuran SD daripada Maybank juga sebanyak RM80. Dan bagi pendapatan daripada keseluruhan pendapatan kasar dan tolak dengan belanjawan ini adalah sebanyak RM2,108. Okey, daripada pendapatan lebihan RM2,108 ni, secara kasar kita boleh dapat tengok kita boleh ambil kos sehari hidupnya adalah sebanyak RM1,000 daripada jumlah tu. Bank akan anggarkan RM2,108 tu, RM1,000 daripada jumlah tu adalah sebagai kos sehari hidup. So akan ada lebihan sebanyak RM1,108. Daripada jumlah tu, kiraan kalau pelanggan nak buat pembiayaan pinjaman baru sebanyak RM15,000 iaitu 5 tahun, pengiraan dia adalah sebanyak RM400 setiap bulan iaitu ansuran pembiayaan mikro lah adalah sebanyak RM400. So kat sini kita dapat tengok lebihan pendapatan bersih dia RM1,708. So memang pelanggan ni layak lah untuk buat permohonan sebanyak 15K kan. Okay, dekat sini seterusnya kita tengok ada pelanggan lampirkan penyata keuangan bank iaitu selama 6 bulan yang terkini. Kita dapat tengok kat sini lah statement kemasukan pengeluaran duit dan pelanggan ni memang layak untuk membuat permohonan
permohonan pembiayaan untuk premis ni lah, untuk perniagaan ni lah. Untuk pembiayaan seterusnya, saya akan serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya untuk membincangkan mengenai borang permohonan pembiayaan yang telah diisi oleh pihak pelanggan, iaitu Puan Rashidah Irma, dan penjelasan yang seterusnya. Okey, mempersilakan Cik Zuan. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga-tiga rakan saya di atas penerangan berkaitan dengan kedai keriting rambut Ros dan Khairah. So, saya akan terangkan sikit berkaitan dengan borang permohonan pembiayaan. Borang permohonan pembiayaan ini merupakan salah satu dokumen yang amat penting kepada pihak bank apabila seseorang itu hendak memohon pembiayaan lah. Kerana borang permohonan pembiayaan ini melampirkan segala butiran berkaitan dengan pelanggan. So, kita tengok di sebelah kiri muka surat yang pertama. So, di kolom yang atas sekali itu merupakan butiran owner, iaitu Puan Rosida Irma. So, kat situ ada nama, alamat, nombor telefon, email dan sebagainya. So, untuk kolom yang kedua merupakan maklumat perniagaan, iaitu perniagaan keriting rambut Ros dan Khairah lah. Nama syarikat dia, alamat, nombor telefon, serta dia punya nombor syarikat lah. Okey, kolom yang di bawah sekali adalah merupakan maklumat pasangan. Maklumat pasangan ini diperlukan oleh pihak bank kerana jika berlaku kecemasan, so pihak bank akan menghubungi kepada owner. Tapi jika tak dapat menghubungi owner, kita akan kontak dia punya pasangan lah untuk memberitahu satu perkara daripada pihak bank. Okey, so kat situ ada nama pasangan kepada Puan Rosida Irma, nama dia, nombor telefon, nombor IC dan alamat dia. Okey, di borang sebelah kanan ini adalah maklumat pembiayaan sedia ada pelanggan, iaitu maklumat pembiayaan seperti yang Puan Rosida Irma beritahu tadi. Pelanggan mempunyai 2 rekod pembiayaan sebelum ini yang sedia ada lah, iaitu pembiayaan ASB dan juga pembiayaan kenderaan. So kat situ total pembiayaan kenderaan dia adalah total komitmen sedia ada pelanggan adalah sebanyak RM1,360 lah. So pelanggan telah nyatakan di situ. Jadi pihak bank akan memudahkan kepada pihak bank lah dari segi processing financing tersebut lah. Okey, so bawah itu adalah rujukan, tiada. Sebab rujukan ni kita pakai kepada syarikat ni didaftar ke atas 2 nama. So rujukan selain daripada pasangan Puan Rosida Irma, kita pakai pasangan kepada kita pakai partnership kepada Puan Rosida Irma, iaitu Puan Khairatul Huda. So seterusnya adalah muka surat yang terakhir untuk permohonan pembiayaan, borang permohonan ni. So kat situ adalah akuan pemohon. Maksudnya akuan pemohon ini perlu dilengkapkan, borang-borang yang sebelum ini dilengkapkan oleh pelanggan. Menyatakan kat situ tiada penambahbaikan ataupun penipuan dari segi maklumat lah. Dan kita dapat lihat dekat situ borang ditandatangani oleh 2 orang, iaitu owner dan juga rakan kongsi kepada kedai kerinting rambut Ros dan Khairah, iaitu Puan Rosida Irma dan juga Puan Khairatul Huda. Okey. Alright. So seterusnya adalah kesimpulan. Kedai kerinting rambut Ros dan Khairah akan berposisi sebagai pemangkin kegiatan ekonomi dengan wujudnya kemampuan dan kejayaan seseorang itu. Pihak Bank Rakyat diharap dapat memberi peluang untuk membantu perniagaan Bumiputera ini supaya terus berkembang dan maju. Okey, so sampai di situ sahaja perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.